Okay, selamat pagi, salam sejahtera semua. Hari ini kita bertemu lagi untuk subjek Bahasa Melayu. Subjek Melayu, okay. Jadi kita teruskan dengan unit 6, Bahasa Melayu. Tajuk besar dia minda positif badan aktif. Kecil dia aromaterapi. Okay, siapa ada buku teks tu boleh ambil buku teks dan sediakan awal. Okay. Sebab kita akan merujuk buku teks dalam setiap kali pembelajaran bahasa Melayu. Okay, objektif pembelajaran hari ini adalah memberikan respon terhadap soalan bertumpu dengan betul. Okay, maksudnya soalan bertumpu ni soalan yang berdasarkan teks. Dia tidak ada isi tersirat. Kita tak payah fikir banyak. Kita hanya dapat maklumat dan gunakan maklumat itu untuk menjawab soalan. Itu maksudnya. Berikan soalan bertumpu. Dia fokus pada teks tu. Okay, dan tidak bagi soalan luar daripada teks tu. Okay, jadi siapa ada buku teks boleh buka surat 33. Okay, 6 minda positif badan aktif, tajuk cerdas aromaterapi. Okay, hari ini kita nak dapat maklumat. Kita akan baca maklumat tu, kemudian berdasarkan maklumat tu kita akan melengkapkan dialog di bawah ini. Ini soalan, dia ada soalan dan kita perlu jawab. Cikgu rasa murid-murid ramai yang dah pandai menjawab, cuma sikap lagi ada yang malas, dia terus bagi jawapan, dia tak jawab dengan ayat yang lengkap, ayat penuh. Jadi dalam bahasa Melayu kita tak boleh jawab ringkas. Dia akan menghilangkan markah. Cikgu tak nak kamu terbawa-bawa nanti naik ke tahap 2, kemudian terus bagi jawapan tanpa menggunakan ayat yang lengkap. Jadi sana sebenarnya jawapan tu dah betul, tapi kena cara penyampaian dia tak betul, ayat dia kamu guna tu tak penuh, tidak lengkap. Okay? Jadi kamu hilang markah di sana. Itu yang rugi. Benda yang kita dah hukum ya dalam tangan, tapi kita buat sembrono, istilah dia sebarang tu, ya. Dia akan hilangkan markah yang kita boleh capai. Okey. Tengok kita baca sama-sama. Pada buku teks tu buka. Okey, buka 33. Tajuk dia aromaterapi. Aromaterapi ialah rawatan yang menggunakan titisan minyak pati tumbuhan. Aromaterapi dilakukan dengan cara urutan di badan, di hidung, wapnya, atau dititiskan ke dalam air mandian. Rawatan aromaterapi memberikan kesan positif kepada emosi dan psikologi individu. Sebagai contoh, minyak pati lavender mampu memberikan ketenangan minda. Khasiat pati tumbuhan, lada hitam dan serai wangi pula boleh melancarkan peredaran darah. Ini sumber dia lah. Okay, kesan positif aromaterapi. Kosmo online. Jadi aromaterapi ialah, apa dia aromaterapi? Aromaterapi adalah rawatan menggunakan titisan minyak pati tumbuhan. Minyak pati tumbuhan maksud dia tumbuhan tu diproses sehingga dia sehingga kita dapatkan dia punya cecair tu paling last. Dia dipadatkan, diekstrak, dia menghasilkan cecair dia dalam bentuk minyak, dia dalam bentuk molekul kecil lah, dia macam bentuk cecair. Okay, kemudian dia dicampur sedikit menjadi minyak. Okay, sebab tu dipanggil pati. Dia isi paling utama dalam tumbuhan tu. Okay, aromaterapi dilakukan dengan cara okay, kita ambil minyak tu, kita urut di badan, okay, ataupun di hidung, ambil bau dia. Okay, wap kita maksudnya ambil bau dia dalam wap, contohnya dalam titisan air yang panas ataupun dalam rendaman, ada wap kita hidung, ataupun dititiskan dalam air mandian. Kita dapat cium bau dia lah. Okay, rawatan terapi ini memberikan kesan positif, kesan baik, positif maksudnya kesan yang
baik pada emosi, perasaan kita, dan psikologi, maksudnya pemikiran individu. Emosi di perasaan dia. Bila kita terima bahan yang positif, kita akan rasa tenang, kita akan rasa gembira. Itu emosi. Kita mudah sabar, tak cepat marah, kurang tekanan, stres. Jadi itu pentingnya aromaterapi ini. Jadi dia akan membuat kita rasa selesa, rasa selamat, kita tak marah-marah. Okay, contoh dia bagi contoh sini, minyak pati lavender. Lavender ni jenis bunga mampu memberikan ketenangan minda. Bau lavender tu, kalau kita hirup bau dia rasa, kita rasa tenang, rasa berada di dalam kawasan padang penuh dengan bunga, kita rasa tak ada tekanan. Okay. Khasiat pati tumbuhan lada hitam. Ini lada hitam, semua tahu lada hitam ni dia kecil, bulat. Ada yang dah dihancurkan, dia jadi serbuk. Dan serai wangi. Serai wangi ni ada dua jenis serai ni. Ada satu dia bau warna, bau dia wangi. Ada satu lagi serai untuk sayuran. Dia kena tahu beza dia. Bukan sembarang serai lah. Serai wangi ni banyak kegunaan dia. Boleh untuk mandi, untuk kalau dah minyak dia untuk halau nyamuk takkan dekat dengan badan kita. Okay, binatang berbisa pun tak berapa suka dengan bau serai wangi sebab bau dia menusuk kalbu dia, kata dia melekat. Okay, tapi kalau kita dia ni khasiat kalau teks ni kita lada hitam dan serai wangi dia ni boleh melancarkan peredaran darah. Kalau darah tu lancar berjalan di dalam tubuh badan kita, maksudnya dia membekalkan oksigen yang cukup untuk kita. Oksigen yang cukup menyebabkan kita rasa lebih cergas, lebih sehat. Itu penting ya. Peredaran lancar ya, peredaran darah. Okey itu sedikit sebanyak maklumat yang kita perolehi. Okey, berdasarkan maklumat ini, kita dihendaki melengkapkan dialog ni. Tengok dialog ni. Ini dua orang sahabat berbual, Hanif dan Saiful. Okey, yang ini Hanif. Okey, yang ini Hanif, yang ini Saiful. Okey, Hanif mula Saiful dulu. Hanif dulu mula. Ini Hanif. Ini Hanif, ini Saiful. Ini Hanif, ini Saiful. Jadi Saiful, ya. Baru-baru ini saya ada membaca artikel tentang aromaterapi. Jadi si Saiful pun tanya, apakah aromaterapi itu? Hanif. Ini Hanif. Hanif ada baca artikel tentang aromaterapi. Jadi Saiful pun tanya. Jadi si Hanif jawab, aromaterapi ialah rawatan yang menggunakan minyak pati tumbuhan. Dia jawab, tadi dia dah menjawab soalan bertumpu. Ini soalan yang bergantung pada teks. Dia terus kita tengok dapat cari jawapan dari sini. Itu panggil soalan bertumpu. Dia tak bercapah-capah, dia ada kerana sebab kita kena fikir sebalik itu. Itu bercapah. Okay. Soalan kedua, bagaimanakah rawatan aromaterapi dilakukan? Jadi sebab Hanif dia kena jawab. Kalau kita jawab, kita kena guna ayat penuh. Jadi, rawatan aromaterapi dilakukan dengan cara urutan di badan, dihidu uapnya atau dititiskan ke dalam air mandian. Dari sini, ini jawapannya. Jadi, kita kena jawab dengan ayat penuh dari sini. Rawatan aromaterapi dilakukan dengan cara, salin dari sini, aromaterapi dilakukan rawatan. Dalam teks ni aroma, kita ambil dari sini sebab kita ikut soalan. Jadi kita mulakan nanti di sini rawatan aromaterapi dengan huruf besar R, mula ayat, dilakukan dengan cara urutan di badan, dihidu air mandian, dihidu uapnya atau dititiskan ke dalam air mandian. Okey, yang ketiga soalan daripada Saiful. Apakah kesan-kesan aromaterapi? Saiful tanya, ini jawab. Okey, jadi dia banyak sini. Kalau kita tengok sini banyak. Dia ada 3 jenis. Jadi kita kena gabungkan soalan dia, jawapan dia. Okey, kesan-kesan aromaterapi ialah minyak pati lavender mampu memberikan ketenangan minda. Lepas tu pati tumbuhan lada hitam dan air wangi boleh melancarkan peredaran darah. Jadi kita kena gabungkan dua sebab ada dua maklumat lagi. Boleh kan? Satu lagi kita tinggal. Okay, jadi kita kena buat macam ni. Kesan-kesan aromaterapi ialah memberikan kesan positif
kepada emosi dan psikologi individu. Okey, individu dan sebagai contoh, minyak pati lavender mampu memberikan keterangan minda, pati tumbuhan lada hitam dan serai wangi boleh melancarkan peredaran darah. Kita gabungkan semua ni dalam satu. Dia tak boleh jawab ayat tu satu ayat lepas tu titik satu ayat. Tak boleh sebab soalan dia satu. Okey, kalau soalan dalam satu soalan ni dia gabung dua soalan baru boleh dua. Jadi kita kena jawab dalam satu ayat. Kemahiran kita membina ayat majmuk. Jadi saya ulang balik jawapan dia tadi. Kesan-kesan aromaterapi ialah memberikan kesan positif kepada emosi dan psikologi individu dan sebagai contoh, minyak pati lavender mampu memberikan keterangan minda, pati tumbuhan lada hitam dan serai wangi boleh melancarkan peredaran darah. Okey, buang saja perkataan pula ni dan khasiat. Tak payah. Okey, gabung. Cara kita menggabungkan jawapan. Okey ya. Boleh faham semua murid-murid? Ya, ini senang. Kita jawab berdasarkan maklumat yang kita peroleh daripada petikan ringkas ni. Okey, jadi tugasan untuk murid-murid ialah harap boleh faham. Bila dah faham, jawab buku latihan. Cikgu salah type. Jawab latihan dalam buku aktiviti bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Jilid 1, jangan salah. Jawab latihan di dalam halaman ada batunya sila buka. Sini. Buka buku aktiviti bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Jawab latihan di halaman 39 dan 40. Okey, 39 dan 40. 39 tu ialah maklumat. 40 tu baru dia punya soalan. Jadi kamu kena baca dahulu, faham, baru jawab soalan di muka 40. Okey, jawab dengan ayat penuh, mulakan dengan ayat huruf besar, akhiri dengan noktah. Yang ni cikgu dapat perasan Azrael. Azrael mula kerap sangat menulis ayat mula dengan huruf kecil. Lama cuti, lama dia tak ingat lagi cara nak menulis. Azrael, sila ambil perhatian. Tulis mula ayat mesti huruf besar. Tengok lepas titik J tu huruf besar. Jangan biasakan tulis dengan huruf kecil. Sebab kita nak bina ayat yang lengkap. Okey, suatu ayat lengkap tu mula dengan huruf besar, paling mudah kita nak kenal, akhiri dengan noktah. Mana-mana ayat selepas noktah atau permulaan ayat mesti mula dengan huruf besar. Tengok depan S. Jadi jangan lupa. Ingat tu. Okay. Boleh buat sekarang. Okay. Yang ni ada latihan untuk murid-murid. Untuk Cliff, Akmal, Fernandez, Lisa Surihani. Okay. Ada 4 orang. Okay. Yang ni. Okay. Yang lain kalau nak ikut, nak tengok, nak dengar ikut juga boleh. Tapi dia fokuskan pada 4 orang ni. Tengok yang kamu dikendaki membaca perkataan yang cikgu tunjuk. Okey, baca dengan lancar. Okey, kalau di rumah cuba baca. Okey, walaupun cikgu tak minta video untuk bacaan ni, cikgu nak kamu baca. Ini untuk kebaikan kamu. Okey, yang ni kita mula dari sini. Baca, bara, bala, baka, baja, bawa, cara, dada, hala, jala, jasa, jaga, kaca, kala, kata, lada, lawa, masa, naga, pada, para. Okey. Kamu baca ni ulang-ulang sehingga kamu tidak mengeja. Kamu baca ni kamu tak perlu mengeja lagi. Baru kamu dianggap menguasai. Kalau masih lagi baca itu kamu belum menguasai. Kamu kena nampak perkataan ni, kamu kena baca terus.
baca tanpa mengejar. Itu baru kita istilahkan mahir membaca. Kalau membaca masih mengejar, kamu belum menguasai sepenuhnya kemahiran membaca. Okey, kita tengok sebelah. Okey. Okey, mula. Garu, haru, jamu, padu, paru, pasu, paku, palu, rabu, ratu, rayu, ragu, sagu, satu, sayu, tahu, tamu, bila, Cina, bina, Cina, sini, gila. Jangan baca bina, Cina, gila. Laju sangat. Baca perlahan-lahan. Kita bukan. Dan susunan perkataan saja. Bina, Cina, gila. Okey. Ulang balik. Baca, bara, bala. Baka, baja, bawa. Cara, dada, hala. Jala, jasa, jaga. Kaca, kala, kata. Lada, lawa, masa. Naga, pada, para. Okey, kita boleh mula dari bawah. Gila, Cina, bida. Bila, tamu, tahu. Sayu, satu, sagu. Ragu, rayu, ratu. Rabu, palu, paku. Pasu, paru, padu. Jamu, haru, garu. Okey, kamu boleh ulang balik sehingga kamu bayar. Itu sebagai tugasan tambahan untuk kamu 4 orang. Okey, cikgu harap buka sekolah nanti Cliff, Akmal, Lisa dan Fernandez dah mahir membaca perkataan mudah ni. Kita panggil suku kata ni suku kata terbuka. Bara, bala, okey. Padu ni laju. Kamu tak perlu lagi mengejar. Kamu dah boleh sebut dengan lancar. Okey. Itu kita jumpa lagi esok hari untuk subjek bahasa Melayu. Buat tugasan, mana-mana tugasan yang sebelum ni sebelum siapkan. Okey, jangan tangguh, jangan putus asa, teruskan buat kerja. Okey, sekian.